Waalaikumsalam Ustazah. Ustazah nak tanyalah, kelas kamu ni tak buat ke yang saringan minda tu yang Ustazah masukkan dalam grup kelas tu? Buat tak? Psikometrik tu. Ya, bukan psikometrik yang saringan minda yang ada Google Meet dengan kaunselor. Ada tak buat? Oh, yang tu sebab malam tu kita orang ada kelas extra kelas admit Ustazah. Oh ya ke? Sebab ni Ustazah dah takut dah ni, dah risau dah. Sebab ni Cikgu Jo baru masuk dalam grup tingkatan ni untuk cikgu-cikgu kan. Kelas kamu je tak ada ni. Yang lain semua dah. Malam tu memang ada kelas Ustazah. Yang Ustazah masukkan 6 Ogos tu hari 6 hari bulan. Ustazah. Jumaat kan. Jumaat betul. Ya betul hari Jumaat. Oh ya ke? Sebab ni Ustazah kena lagi Ustazah masukkan dalam grup kelas kamu. Nanti sekejap ya, Ustazah tengok sekejap. Dia kata, Assalamualaikum dan salam sejahtera warga SMKJS. Berikut adalah senarai pelajar yang sudah mengikuti saringan minda sihat. Mohon semua guru mengingatkan pelajar-pelajar yang belum mengikuti saringan minda sihat, sila membuat temujanji segera sebelum 20 hari bulan semasa PDPR. Thank you. Ustazah pun tak faham temujanji macam mana nak buat. Ada cikgu tanya dia macam mana cara, mungkin kena buat temujanji dengan Cikgu Jo ke macam mana, tak tahulah tu. Lepas tu dia kata mohon semua guru tingkatan share ke grup kelas. Lepas tu senarai nama penuh yang belum buat saringan minda akan dimaklumkan. Nanti dia akan senaraikan siapa yang belum buat. Takut nanti kelas kamu je. Sebab kelas lain ni saya tengok semua tingkatan, macam tingkatan 5 kan, ada semualah beberapa orang yang dah sudah walaupun tak semua. Macam Ibnu Rushd 20 orang dah, Ibnu Khaldun 25, Ibnu Hayyan 25. Kelas kamu langsung tak ada tu yang Ustazah risau tu. Okay, nanti sekarang Ustazah masukkan dalam grup kelas, nanti kamu tengok. Nanti kalau Cikgu Jo bagi tahu macam mana cara nak nak buat temujanji, nanti Ustazah bagi tahu Tapi kena masuk tau. Kena buat saringan minda tu. Semua sekolah kena buat. Anak Ustazah pun buat juga. Dengar tak? Dengar. Ustazah, yang sukan tu semua wajib ke? Yang sukan tu wajib lah kot. Sebab dia macam untuk markah kan. Untuk lepas tu untuk Ustazah pun tak faham banyak-banyak sangat. Ustazah takut Ustazah je tak hantar dalam grup kelas tu sebab takut terlepas pandang. Tu yang kejut tadi tengok tak ada 5 Ibn Sina. Macam yang sukan tu dia kata murid yang menyertai akan dapat sijil kan. Sijil pencapaian peringkat sekolah. Lepas tu nanti dia kira sekarang ni kan banyak aktiviti kita tak buat kan. Jadi apa-apa yang dimasukkan dalam grup tu buat. Isi je lah. Boleh? Kamu dah lah form 5 ni. Boleh Ustazah. Kejap nanti Ustazah masukkanlah dalam grup lepas kelas lah. Yang saringan minda sihat tu. Okey lah kita. Ya. Ya Daniel. Awak buat. Ya kot. Sebab Ustazah tak join kan sebab murid je join. Tak tahu cara dia macam mana. Yang kata tadi tak buat, kata yang ada kelas AdMaths tu malam tu. Daniel buat bila? Yang sesi pertama semua dah buat ke? Yang tu dah Ustazah. Yang sesi pertama tu dah, yang sesi kedua ni lah. Okey. Mungkin lain-lain lah kot. Oh, sebab dia ada 2 sesi tu kan? Sesi. Okey.
Daniel baca kat mana tu? Oh, yang Ustazah baca tadi. 6 Ogos. 6 Ogos. Sebab Ustazah dah tanya Cikgu Jo, mesej dia dah tanya murid ilmu Misina ni. Lepas tu dia tak jawab lagi. Nanti tanya dia. Nanti Ustazah beritahu. Maksudnya minda, yang saringan, yang apa, sesi 1 tu dah buat lah semua. Belum Semua Ustazah. dah. Saya belum. Fazana belum. Maksudnya ada juga. Sesi 1 bila? Saya belum. Yang petang-petang tu. Ada Google Meet petang-petang. Oh, tak ingat. Maksudnya ada yang dah buat, ada yang belum Okay, nanti saya bagi tahu macam tu lah. Kalau ada appointment tu dia suruh buat tu, macam mana cara nanti Ustazah bagi tahulah semula. Okay. So kita teruskanlah kita punya PDPR hari ini. Kita mulakan dengan bacaan doa dulu. Siapa? Volunteer seorang? Baca doa pun tak nak. Kamal baca ketua kelas. Oh, Kamal. Bisa dah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya Rabbal alamin. Okey, terima kasih Kamal. Hariani tak boleh join. Okeylah, hari ini kita akan sambung tajuk yang baru, tajuk bahagian fiqh, iaitu pengurusan harta selepas kematian. Tadi Ustazah pun dah bagi tahu, suruh kamu tengok dulu, baca dulu mana tajuk ni. Okey, sekarang kita bincanglah sama-sama. Okey, pengurusan harta selepas kematian, buku teks muka surat 137. Okey, kamu boleh rujuklah buku teks ya. Tadi masa baca tadi boleh faham ke tak? Saya tak baca ni. Boleh Ustazah, tapi sikit-sikit je lah. Okey. Nampak kan dekat skrin? Sebab tajuk ni dia memang, nampak tak dekat skrin? Nampak Ustazah? Nampak. Boleh nampak. Cikgu Jo dah balas ni. Dia kata, Waalaikumsalam, ya kak. Dia kata, maknanya tak ada langsung lah senarai kamu, kelas kamu. Nanti Ustazah call dia lah bagi tahu. Okey. Pelajaran yang ke-14 boleh rujuk muka surat 137 sehingga yang 152 ni sampai habislah tajuk unit 1 dan 2. Okey, unit 1 tajuk dalam pengurusan harta selepas kematian ni ialah wasiat, wasiat dalam Islam. Okey, yang ni unit 1. Okey, yang kedua tentang apa? Tajuk unit yang kedua berkaitan dengan faraid, harta pusaka. Nanti yang harta pusaka itulah banyak pembahagian-pembahagiannya yang kita kena faham lah. Okey, untuk hari ni kita akan tengok dulu wasiat dalam Islam. Okey, untuk tajuk ni nanti kita akan bincangkan tentang, okay, ini macam objektif lah, objektif pembelajaran hari ni. Maksudnya di akhir pelajaran nanti kamu mesti dapat menyatakan maksud, hukum dan dalil berkaitan dengan wasiat ni. Okey, yang kedua kamu kena tahu tentang dapat menjelaskan galakan dan cara berwasiat. Okey, kemudian dapat menjelaskan rukun dan syarat wasiat. Dapat juga menjelaskan tentang pembahagian harta wasiat dan juga
menjelaskan hukum pensyariatan hikmah pensyariatan wasiat. Okey. Hikmah pensyariatan wasiat. Okey, ada 5 objektif yang awak mesti capai. Maksudnya lepas habis pembelajaran ni kamu kena tahu semua benda ni. Okey. Sekarang kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan maksud, hukum dan juga dalil. Okey, apa yang dimaksudkan dengan wasiat? Okey, wasiat ialah ikrar yang dibuat oleh seseorang semasa hidup untuk mengagihkan harta selepas kematian mengikut hukum syarak. Ikrar yang dibuat oleh seseorang semasa hidup untuk mengagihkan harta selepas kematian mengikut hukum syarak. Okey, maksudnya bila kita tengok kat sini, ikrar yang dibuat oleh seseorang semasa hidup. So kamu kena highlight dekat situ ialah yang dibuat semasa hidup. Ikrar semasa hidup. Maksudnya wasiat ni mesti dibuat semasa hidup. Orang yang mewasiatkan harta dia tu, dia hidup lagi masa tu. Okey, tujuan dia untuk mengagihkan harta selepas kematian dia. Okey, mengikut hukum syarak. Okey? Boleh faham tak? Boleh faham Ustazah. Faham. Okey, so nanti beza dengan faraid tu lain ya. Faraid tu selepas harta yang diagih tu selepas kematian. Yang ini ikrar ni dibuat semasa hidup lagi. Okey. Itu maksud. Kemudian siapa panggil? Ustazah Julie nak masuk. Oh ya ke? Perasan. Okey. Kemudian hukum dia? Hukum melakukan wasiat sunat. Okey, sunat maknanya akan dapat pahala. Bagi orang yang mewasiatkan harta dia kepada orang lain, dia akan dapat pahala. Sebab apa? Sebab bila dia wasiatkan sesuatu, harta, benda yang bernilai kepada orang, orang menggunakan harta tersebut ataupun memanfaatkan kepada dengan perkara yang baik, maka dia akan dapat pahala. Okey, sunat maksudnya orang yang mewasiat itu akan dapat pahala. Okey, kemudian hukum dah maksud dah. Sekarang kita tengok kepada dalil dia. Okey, dalil tentang wasiat ni. Okey, Ustazah nak seorang baca dalil ni. Al-Quran, ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 180. Siapa nak baca ni? Baca ayat je, jangan buang masa, cepat. Ustazah, saya try lah Ustazah. Try. Try lah. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan alal muttaqin. Okey. Alhamdulillah, bagus. Siapa baca ni? Haiman ke? Ya saya Ustazah. Okey. Okey, bagus. Maksud dia apa Haiman? Baca. Diwajibkan? Diwajibkan ke atas kamu apabila seseorang daripada kamu hampir mati, jika dia ada meninggalkan harta, hendaklah ia membuat wasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabat dengan cara yang baik, menurut peraturan agama, sebagai suatu kewajipan ke atas orang yang bertakwa. Okey. So, faham tak maksud ayat ni? Diwajibkan ke atas kamu. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Okey, diwajibkan ke atas kamu.
Okey, kutiba alaikum, diwajibkan ke atas kamu apabila seseorang daripada kamu hampir mati, idza hadara ahadakumul mautu. Okey, in taraka khairanil wasiyatu, jika dia ada meninggalkan harta, hendaklah ia membuat wasiat untuk ibu bapa. Dan lil walidaini, kepada ibu bapa, wal aqrabin, iaitu kaum kerabat, bil ma'ruf, dengan cara yang baik menurut peraturan agama, haqqan alal muttaqin, sebagai suatu kewajipan ke atas orang yang bertakwa. Okey, kalau kita tengok kepada dalil ni, maksudnya diwajibkan ke atas kamu. Apabila seorang daripada kamu hampir mati, okey, maksudnya masih hidup lagi lah kan, sebelum mati tu, sebelum meninggal dunia, jika ada meninggalkan harta, hendaklah ia membuat wasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabat. Okey, maknanya dalam ayat ni memang digalakkan ya, kalau orang tu dia ada harta, maka digalakkan bagi dia untuk berwasiat. Okey, untuk memberikan harta yang akan ditinggalkan itu kepada, contohnya kepada ibu bapa dan kaum kerabat. Sebab wasiat ni biasanya kita beri kepada kaum keluarga kita lah, khususnya untuk ibu bapa ke, anak-anak ke, kaum kerabat, dengan cara yang baik. Menurut peraturan agama. Menurut peraturan agama ni maksudnya mengikut syariat Islam lah. Maksudnya kena bahagi, maksudnya wasiat tu tak ada jumlah dia, banyak mana kan, dia sebenarnya tak boleh lebih daripada 1/3 harta untuk wasiat ni. Sebagai suatu kewajipan kepada ke atas orang yang bertakwa. Kalau kita tengok kat sini diwajibkan. Kutiba ni maksudnya wajib kan, maksudnya sangat-sangat digalakkan lah berwasiat. Sebab kadang-kadang memanglah kita kata kalau lepas meninggal, lepas berlaku sesuatu kematian, harta pusaka tu akan diagih-agihkan mengikut hukum syarak kan. Tetapi katakanlah seseorang itu dia macam bela anak angkat ke kan, ataupun dia nak bagi sesuatu yang kepada orang yang banyak buat kebaikan kepada dia, jadi dia, sebab orang tu tak layak untuk terima harta pusaka, jadi dia boleh mewasiatkan harta dia sebahagian untuk diberikan kepada mereka-mereka itulah. Kemudian dalil seterusnya, hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baca seorang ni hadis. Baca, nak tengok kamu baca. Ustazah nak cuba. Cuba. Siapa tu? Ili. Ili, cuba Ili. Ma hakkum ri'in muslimin lahu syai'un yusifihi yabitu laylataini illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu. Maksud dia Ili? Seseorang Muslim yang mempunyai sesuatu yang boleh diwasiatkan tidak sepatutnya tidur selama 2 malam berturut-turut melainkan wasiat yang tertulis di sisinya. Siapa maksud dia tu? Bagus Ili, terima kasih. Kenapa tak boleh tidur? Apa maksud dia? Sebenarnya dia nak menunjukkan bahawa, kejap ya, betul tengok balik semula. Ma hakkum imri'in muslim lahu syai'un yusi fihi yabitu laylataini illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu. Hadis riwayat Al-Bukhari, maksud seseorang Muslim yang mempunyai sesuatu yang boleh diwasiatkan tidak sepatutnya tidur selama 2 malam berturut-turut melainkan wasiat yang tertulis di sisinya. Maksudnya ini macam perumpamaan lah kan. Maksudnya kalau kita ada seseorang tu dia dia ada sesuatu yang nak diwasiatkan, ada harta lah maksudnya. Dia sepatutnya dia tak boleh tidur, dia kena selesaikan dulu, buat wasiat dulu. Buat wasiat daripada harta yang dia ada tu dulu. Maksudnya di sini menunjukkan bahawa sangat-sangat digalakkan wasiat. Maknanya jangan sampai tak buat wasiat.
Okay, kena buat wasiat tu. Okay. Kan tadi kan. Ya. Macam mana kalau kes orang tua yang dah uzur, so dia macam tak larat buat wasiat? Okey, tak apa. Wasiat kan macam dia mewasiatkan, dia memberitahu kan. Tapi wasiat ni tak boleh dengan cara lafaz je, macam contoh seorang ibu dengan anak dia je saja kan, dia beritahu ibu tu tengah nazak, tengah uzur, dia tak larat. Jadi dia panggil anak dia, dia kata okey, dia kata okey, ni harta ni dia kata nanti dia nak bagi ke anak dia tu. Dia dengan anak dia tu je tahu, dua orang. Kan? Maksudnya orang lain tak tahu. Yang ni bahaya. Sebab nanti bila si ibu tu meninggal, anak tu dia tuntut, dia kata harta ni mak dia telah bagi dekat dia. Kan? Jadi ada orang percaya ke nanti? Mesti ada orang yang akan tak percaya, mungkin adik-beradik lain tak percaya kan. Jadi perlu adanya wasiat yang tertulis, ada bukti. Kan? So kena panggil lah orang, kena panggil kena tulis. Wasiat tu ditulis. Dia boleh je suruh siapa-siapa tulis, lepas tu dia sign ke. Kalau ada peguam ke, lagi bagus kan. Macam tu. Sebab tu dia kata melainkan wasiat yang tertulis di sisinya. Mesti ditulis. Kalau just cakap je nanti susah. Dia ada orang yang tak percaya. Okey, boleh ya? Ustazah. Maknanya dia tulis je lah kat kertas mana ke apa. Dia sign tu kira macam dah wasiat tu. Dia kena buat surat elok-elok lah. Mesti ada tulis ayat dia khas lah untuk wasiat tu. Pasal ada tanda tangan yang disahkan lah. Bukan main catat je dekat nota dan sebagainya. Dia ada cara wasiat dia dalam Islam. Okey, seterusnya dalil yang ketiga. Okey, daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Okey, siapa nak baca ni? Cepat. Ustazah, saya nak cuba boleh? Boleh. Okey. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata ala wasiyatin, mata ala sabilin, wa sunatin, wa mata'a ala tukan, wa syahadatin, wa mata maghfuran lahu." Maksud, sesiapa yang mati ala dalam... tukan? Tadi Yuli ke? Ya Ustazah. Ala tukan, bukan tukan. Ala tukan, wa mata ala tukan, wa syahadatin, wa mata maghfuran lahu. Wa mata maghfuran. Okey. Wa mata maghfuran lahu. Okey. Maksud, sesiapa yang mati dalam keadaan berwasiat, maka dia telah mati di jalan Allah SWT. Dan sunnah Rasulnya mati dalam keadaan takwa dan syahid. Dan mati dalam keadaan diampuni dosanya. Okey, terima kasih Yuli. So apa yang kamu faham dekat sini? Hadis ni berkaitan tentang wasiat. Tapi tentang apa ni? Sesiapa yang mati dalam keadaan berwasiat, maka dia telah mati di jalan Allah SWT dan sunnah Rasulnya. Mati dalam keadaan takwa dan syahid dan mati dalam keadaan diampuni dosanya. Okey, Masya Allah, nampak banyak kan dia punya apa ni? Apa? Kelebihan ataupun kebaikan berwasiat. So maksudnya jelaslah kepada kita bahawa sangat digalakkan kita berwasiat, okay, sebelum mati ataupun sebelum meninggal dunia. Okay, so 3 dalil tadi tu dah jelas bukti kegalakan berwasiat. Harap semua fahamlah. Okay, sekarang kita tengok cara pengurusan wasiat. Okay, cara pengurusan wasiat. Okay, yang pertama, harta yang diwasiat hendaklah dikira sebaik sahaja kematian pewasiat. Okey, apa maksud dia kat sini? Harta yang diwasiat tu hendaklah dikira
sebaik sahaja kematian pewasiat. Okey, maksudnya selepas sahaja orang yang mewasiatkan itu meninggal dunia, maka harta yang diwasiatkan itu bolehlah dikira. Okey, faham tak? Maksudnya dengan segeralah kan. Sebab apa? Sebab nanti nak tolak pula dengan dah kira bahagian wasiat tu baru boleh diagihkan harta pusaka pula. Faham tak? Faham tak masuk kat sini? Kan sebab yang nanti bila berlaku kematian tu dia ada dua, dia ada wajib pembahagian harta pusaka tu. Tapi nak agihkan harta pusaka tu dia kena asingkan dulu harta yang diwasiatkan. Baru dia boleh agihkan harta yang balance tu, yang baki itulah yang ada untuk faraid ataupun harta pusaka. Okey, boleh itu yang pertama. Yang kedua, harta yang diwasiatkan tidak melebihi daripada 1/3 daripada keseluruhan harta. Okey, maknanya kalaulah si mati tu dia mempunyai banyak harta kan, mungkin tanah ke apa benda, rumah, kereta dan sebagainya, maka 1/3 sahaja ataupun duit kan, 1/3 sahaja daripada keseluruhan harta itu boleh diwasiatkan, sebab yang selebihnya itu akan difaraidkan. Boleh faham tak? Boleh tak? Okay, Ustazah boleh faham. Tajuk ni memang berat Ustazah. Takut nanti yang bahagian agih faraid tu lagilah berapa bahagian-bahagian tu. Okey, kemudian yang ketiga, dilaksanakan setelah dilansaikan segala perbelanjaan pengurusan jenazah dan hutang si mati. Okey, nak tolak kepada harta yang diwasiatkan tu juga 1/3 tu mesti selesaikan dulu yang berkaitan dengan si mati. Okey, contoh kalau orang yang meninggal dunia tu ataupun orang yang mewasiatkan harta tu dia dah mati, kena ambil dulu harta dia tu untuk melaksanakan urusan jenazah itulah. Nak belikan, nak bayar upah orang yang memandikan, nak beli semualah van jenazah kan, nak bayar semua tu perlu gunakan dulu harta dia. Okey, kemudian tengok ada tak hutang-hutang dia. Okey, kalau ada selesaikan dulu hutang-hutang tu. Okey, kemudian barulah diberi hak untuk wasiat tadi tu 1/3 daripada harta tu yang tinggal. Okey? Boleh? Itu cara pengurusan wasiat. Ada soalan tak? Tak ada. Rasanya tak ada lagi. Okey, kemudian rukun dan syarat wasiat. Okey, rukun. Mula-mula kita akan tengok rukun. Okey, ada berapa rukun wasiat? Okey, ada 4. Ada 4 rukun wasiat. Okey, yang pertama pewasiat. Okey, siapa pewasiat? Iaitu orang yang mewasiatkan harta. Okey, kemudian mesti ada penerima wasiat, iaitu orang yang menerima wasiat tu. Okey, kemudian diwasiatkan. Okey, harta apa yang diwasiatkan tu? Okey, sama ada biasa orang wasiatkan tanah kan, rumah, duit dan sebagainya lah. Okey, kemudian yang keempat masih ada sirah, iaitu lafaz ijab dan kabul. Okey, tahu kan sirah ni kita dah belajar banyak dah. Contoh dalam bab kahwin kan. Kabul, ijab tu orang yang melafazkan, yang memberi. Okey, kabul ni adalah orang yang menerima. Itu maksud dia. Okey, jadi yang ini rukun wasiat. Macam mana nak ingat ni? PPH. Ingatkan. Okey, pewasiat mesti ada orang yang mewasiatkan, mesti ada penerima wasiat, mesti ada harta dan kemudian mesti ada lafaz ijab dan kabul. Okey, so ada 4 rukun. Dan mesti kita tahu, mesti kita patuhi.
Okey. Contoh kita tengok yang pertama, okey, syarat sah wasiat. Maksudnya syarat bagi setiap setiap rukun. Okey, syarat yang pertama ialah bagi pewasiat ataupun orang yang mewasiatkan harta itu, apa syarat dia? Okey, yang pertama mestilah orang tu orang yang berakal. Okey. Maksudnya tidak sah wasiat bagi orang yang gila. Macam mana orang gila nak wasiatkan harta? Tak boleh kan, mesti orang yang berakal. Kemudian baligh, maksudnya tidak sah wasiat bagi kanak-kanak. Okey, contoh ada ke kanak-kanak yang banyak harta, mungkin mak dia, ayah dia dulu ke banyak meninggalkan harta kat dia, dia nak wasiatkan harta tu tak boleh sebab dia belum baligh lagi. Okey, mesti baligh. Yang ketiga mesti sukarela, maksudnya dengan kehendak sendiri, bukannya kerana dipaksa. Okey, kemudian maksudnya tidak sah wasiat bagi orang yang dipaksa. Okey, merdeka, iaitu tidak sah wasiat bagi hamba. Okey, jadi syarat bagi pewasiat tadi, bagi rukun yang pertama tadi ialah mesti berakal, baligh, sukarela dan merdeka. Okey, boleh faham tak yang ni? Senyap je semua? Boleh, Ustazah. Boleh Ustazah. Boleh Ustazah. Okey, yang kedua penerima wasiat. Okey, orang yang menerima wasiat tu. Okey. Orang yang menerima wasiat, syarat dia yang pertama diketahui dengan jelas sama ada individu tertentu atau organisasi. Tidak sah wasiat bagi yang umum. Okey, apa maksud yang ni? Diketahui dengan jelas. Maksudnya penerima wasiat ni, orang yang nak terima wasiat ni diketahui dengan jelas sama ada dia merupakan individu tertentu ataupun organisasi. Tidak sah wasiat bagi yang umum. Maksudnya kena tahu, okey, orang yang kita wasiatkan harta tu siapa dia? Siapa dia yang kita nak wasiatkan? Maksudnya kepada siapa kita nak wasiatkan harta tu? Maksudnya kita kena tahu dengan jelas. Apa dia? Maksudnya macam tak boleh cakap, saya wasiatkan harta dekat keluarga. Dia kena cakap lah macam wasiat tu dekat siapa. Keluarga mana, siapa ahli keluarga tu, kan? Ataupun nak bagi dekat organisasi tertentu, kan? Contoh organisasi apa ni, macam nak bagi wasiatkan sebuah rumah untuk anak yatim, kan? So kena tahulah organisasi mana, faham tak? Kan? Maksudnya tak boleh wasiat bagi yang umum saja, macam tadilah yang kata tadi tu, bagi kat keluarga mana, kan, siapa dia. So kena ketahuilah dengan jelas. Okey, yang kedua, syarat yang kedua mesti masih hidup, iaitu tidak sah wasiat bagi orang yang telah mati. Mesti nak bagi kat orang yang masih hidup supaya harta tu yang diwasiatkan itu dapat dimanfaatkan. Okey, kemudian yang ketiga mempunyai kelayakan untuk memiliki dan menguruskan harta. Tidak sah wasiat kepada janin dalam kandungan yang belum dilahirkan. Okey, maksudnya beri kepada orang yang boleh menguruskan harta tu. Kalau bagi kepada anak dalam kandungan yang belum lahir, maka macam mana harta tu nak diuruskan, kan? Jadi tidak sah lah. Syarat dia mesti kepada orang yang dapat memiliki dan menguruskan harta tersebut. Okey, yang keempat, syarat bagi harta yang diwasiatkan. Okey, yang pertama mesti harta yang bernilai. Okey, apa sajalah harta yang bernilai. Okey, macam tadi dah sebut, macam tanah, rumah dan sebagainya lah. Yang kedua, harta yang boleh dipindah milik. Okey, maksudnya boleh dipindah milik macam rumah, kan, kalau kita bagi hadiah rumah. Okey, nanti kalau dia boleh pindahkan nama tu, kan. Kalau asalnya pewasiat yang orang yang mewasiatkan ataupun wasiat tu, dia boleh pindah milik rumah tu kepada orang yang nak diwasiatkannya itulah. Okey, dia macam tukar nama dan sebagainya. Okey. Kemudian harta yang harus dan bukan sesuatu yang haram. Mestilah harta yang harus dibuat wasiat, ya. Macam tadi yang dah sebut tu, bukan sesuatu yang haram. Kalau benda haram tak boleh diwasiatkan. Dah benda haram nak buat benda yang elok. Wasiat tu elok tapi nak wasiatkan benda yang haram. Jadi memang tak sah dalam Islam. Okey.
Yang keempat, syarat bagi sirah, iaitu lafaz wasiat boleh digunakan sama ada jelas atau kiasan. Okey, lafaz jelas atau kiasan macam mana? Ni. Okey, contoh dia kata Ali, aku berwasiat rumahku kepada Zaim selepas aku mati. Maksudnya dia beritahu kepada Zaim bahawa dia nak wasiatkan rumah dia kepada Ali ni dia beritahu bahawa dia nak wasiatkan rumah dia kepada Zaim selepas dia mati. So ada perkataan wasiat. Kan jelas di sini dia ada lafaz wasiat. Aku berwasiat. Okey, jadi itu lafaz yang jelas ataupun soreh. Okey, kemudian boleh juga dilakukan dengan lafaz secara kiasan ataupun sindiran. Okey, ataupun kinayah. Okey, kata Ali, hartaku ini untuk Zahid. Berserta dengan niat wasiat. Maksudnya dia kata hartaku ini untuk Zahid. Dia tak sebut pun perkataan wasiat kan. Dia kata okey, hartaku ini contoh dia bagi apa? Kereta. Okey, kereta ni untuk Zahid dia kata. Tapi dia tak sebut pun dia wasiatkan kereta ni untuk Zahid kan. Maksudnya dia lafaz secara kiasan. Tapi dengan niat, dia cakap macam tu dengan niat dalam hati dia nak mewasiatkan kereta itu kepada Zahid. Okey? Boleh? Boleh Ustazah. Boleh Ustazah. Okey. Ustazah, saya ada soalan. Okay. Siapa? Husna ke? Husna. Kalau contoh ibu ni kasih wasiat ke anak perempuan dia, tapi dia kemalangan dengan anak dia, so dua-dua meninggal. Dia dengan anak dia nak diwasiatkan tu. So tak adalah wasiat tu. Tak boleh sebab dia dah meninggal. Dia mesti tadi syarat dia mesti orang yang hidup kan yang boleh menguruskan harta tu. Mempunyai kelayakan untuk memiliki, untuk menguruskan harta. So kalau dua-dua dah meninggal, jadi tak adalah harta wasiat tu. Nanti bila dia meninggal, harta tu akan jadi harta faraid lah sepenuhnya. Faham. Terima kasih Ustazah. Okey. Kemudian kita tengok syarat lafaz yang kedua. Syarat sirah yang kedua ataupun lafaz yang kedua. Penerimaan wasiat berlaku selepas kematian pewasiat. Okey, maksudnya walaupun dia wasiatkan masih hidup, tapi harta tu dia akan terima selepas orang yang mewasiatkan itu meninggal dunia. Okey, tu syarat bagi sirah. Ustazah. Contohlah kalau macam dia cakap macam ni. Nanti kalau aku mati kau ambil lah rumah ni. Tu dikira kiasan ke? Bukan. Dia nak bagi kat siapa? Contohlah saya cakap macam ni. Nanti aku mati rumah ni kau ambil lah Aiman. Okey. So betul lah tu wasiat secara kiasan. Secara sindiran tadi. Tapi dengan syarat dia mesti niat. Dia mesti niat nak mewasiatkan harta tu. Lepas tu dia kena tulis lah lepas tu. Faham tak? Dia sebenarnya dia ada bertulis, lepas tu dia kena lafazkan. Sirah dia tak boleh tulis saja tau. Dia macam diwasiatkan dia. Dia mesti ada lafaz juga. Okay, kata yang dia wasiatkan harta itu kepada siapa-siapa. Okay. Jadi macam yang contoh tadi tu betul lah. Maksudnya itu secara kiasan. Sebab dia kata, dia tak sebut wasiat kan. Cuma dia kata harta ni nanti kau ambil lah bila aku dah mati nanti. Okay, tapi dengan syarat dia juga dia mesti ada niat. Ada juga orang yang cakap saja tapi tak ada niat untuk wasiat. Tak boleh juga. Faham tak? Okey, faham. Okey, seterusnya ialah pembahagian harta wasiat. Okey. Pembahagian harta wasiat. Okey. Majoriti ulama berpendapat bagi orang yang meninggalkan anggota waris kadar tidak lebih daripada 1/3 harta berdasarkan kepada hadis. Okey, maksudnya memanglah pendapat ramai ulama mengatakan bahawa kadar nak bagikan wasiat ni tidak lebih daripada 1/3 daripada harta yang ada. Okey, berdasarkan kepada hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa aku telah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, hadis ni tolong baca. Baca hadis.
Yang ini kisah Sa'ad bin Abu Waqqas ni. Dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pengagihan harta. Siapa nak cuba baca? Firas, ada Firas? Ada saya. Okey, baca Firas. Uh, Baca hadis, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah, Ya ana Rasulullah. Dia kalau lepas ya mesti baris atas. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ana zu malin wala yarithuni illa abnatun li wahidatun afa'atasaddaqu bisulusa mali qala la qultu afa'atasaddaqu bisurihi Bishadrihi qala la qultu afa'atasaddaqu bisulusihi qala as-sulusu was-sulusu kathiru. Okey. Terima kasih. Apa Firas ya? Okay, maksud hadis. Okey, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa aku telah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, aku mempunyai harta aku mempunyai harta dan aku tidak mempunyai waris kecuali seorang anak perempuan. Maksudnya dia tak ada anak kecuali dia ada seorang anak perempuan saja. Bolehkah aku mewasiatkan 2/3 hartaku? Sebab bila anak perempuan ni dia tak boleh terima harta peninggalan. Maksudnya dia tak boleh, kalau dia meninggal nanti harta tu bukan jadi faraid ataupun harta pusaka tu dia boleh ambil semua. Tak, dia ada pembahagian juga. Kena dahulukan juga ayah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ibu dia, kan, barulah boleh diberi kepada anak dia ni. So nanti dia takut anak dia tu tak dapat harta, dapat sikit, jadi dia tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh tak aku mewasiatkan 2/3 daripada hartaku kepada anak perempuanku? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab tidak boleh. Kemudian aku bertanya lagi, Sa'ad ni dia tanya lagi, bagaimana dengan separuh daripadanya? Boleh ke bagi 1/2 je daripada harta tu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak boleh juga walaupun separuh. Aku bertanya lagi, bagaimana dengan 1/3 daripadanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, maka boleh berwasiat 1/3 daripada harta. Sedangkan 1/3 itu pun dah banyak sebenarnya. Okey, jadi jelaslah daripada hadis ini cara pembahagian harta wasiat itu ialah hanya 1/3. Okey, berdasarkan kepada kisah Sa'ad bin Abi Waqqas ni. Okey. Maksudnya tak boleh lebih lah. 1/3, ya. Kalau yang lebih-lebih tu dia bagi macam sebagai hadiah, tak boleh? Nak yang lebih-lebih tu nak bagi hadiah boleh juga. Yang tu sebagai hibah kan. Boleh. Cuma tak boleh sebagai wasiat lah. Kalau wasiat 1/3 sahaja. Okey. Sekarang kita pergi kepada yang akhir sekali tentang hikmah. Hikmah pensyariatan wasiat. Okey, hikmah ialah kelebihan pensyariatan wasiat ni. Okey, yang pertama, mendapat ganjaran pahala yang berpanjangan walaupun selepas meninggal dunia. Inilah dia tadi yang saya cakap tadi tu, dia dapat pahala sunat kan. Maknanya kalau bila kita wasiatkan harta kita kepada seseorang ataupun sesebuah organisasi selagi harta itu digunakan dengan sebaiknya, maka selagi itulah
kita akan dapat pahala walaupun setelah meninggal dunia. Okey? Contoh kalau kita wasiatkan rumah kita ke, sebelum ni rumah tu kita sewakan kan kepada untuk pusat tahfiz ke ataupun anak yatim ke kan yang memerlukan. Okey, jadi bila kita dah meninggal dunia, lepas tu kita wasiatkan rumah tu beri saja kepada pusat anak yatim tu. Jadi selagi mereka menggunakan rumah tu sebagai tempat berteduh mereka dan sebagainya, maka selagi itulah kita dapat pahala. Itu maksud dia. Okey, yang kedua apa? Memanfaatkan harta bagi tujuan kebajikan masyarakat melalui wasiat. Okey, yang tadi Ustazah dah jelaskanlah contoh macam anak yatim tadilah. Okey, kemudian yang ketiga, menjamin kelangsungan operasi sesebuah organisasi melalui suntikan dana daripada wasiat. Okey, yang ni macam mana pula? Maksudnya kita memberi bantuan lah kepada organisasi yang memerlukan dana, okey, untuk nak menguruskan dia punya organisasi itulah kan. Jadi bila kita mewasiatkan harta tu, dia dapat membantulah organisasi tersebut yang memerlukan dana. Okey, kemudian menjaga kebajikan orang yang hampir dengan si mati seperti anak angkat atau anggota waris yang tidak layak menerima harta pusaka. Yang ini macam yang tadi juga Ustazah dah sebut sikit-sikit, yang mana harta pusaka kan, faraid tu dia sebenarnya dia tak boleh bagi kepada sebarangan orang yang tak ada kaitan dari segi keturunan, dia tak layak untuk mewarisi harta pusaka. Contohnya kalau macam anak angkat kan, anak angkat dia tak layak terima harta pusaka sebab dia bukan daripada nasab yang sama. Okey, jadi kalau dia dah bela dah anak angkat tu, dia dah sayang, lepas tu anak angkat tu pula berjasa dengan dia ke kan, jadi dia rasa kesian, dia rasa belas kasihan, dia nak bagi sebahagian daripada harta dia kepada anak angkat tersebut, maka boleh melalui wasiat. Sebab dia tahu anak angkat tu tak boleh terima harta pusaka selepas dia mati. Jadi bila dia bagi dekat anak angkat tu, sekurang-kurangnya dapat menjaga kebajikan lah anak angkat tu, sebab dia dah bela daripada kecil. Nanti bila dia meninggal, sekurang-kurangnya ada harta yang ditinggalkan untuk anak angkat untuk meneruskan kehidupan dia. Okey. Ataupun anggota waris yang lain lah yang tidak layak menerima harta pusaka. Okey, so ini tentang hikmah pensyariatan wasiat. Ada soalan? Habis dah kira ni tajuk ni. Unit yang pertama. Ada soalan? Ustazah. Contoh kalau harta ni, harta dia bukan, maksud saya wasiat ni, dia kan termasuk sekali sebelum nak bagi harta pusaka. Harta apa tu? Faraid ke apa tu? Faraid pusaka lah. Sebelum bagi harta pusaka kan kena wasiat dulu kan. Kalau contoh dia bagi dia bagi wasiat ni, harta dia tu dah mungkin tinggal sikit. So nanti kalau dia nak bagi faraid, macam mana pula dia nak bagikan? Kalau tak apalah, tengok yang mana yang lebih je. Dia kata tadi jumlah 1/3 kan untuk wasiat ni, 1/3 daripada keseluruhan harta kan. Contohlah dia tak ada harta lain, cuma dia ada harta duit je kan, duit je dia ada. Okey, duit 100,000 contoh. Okey, 100,000 kalau dia nak bagi 1/3, tak semestinya 1/3, kurang pun tak apa daripada 1/3. Maksud cuma tak boleh lebih daripada 1/3 daripada harta yang dia ada tu. Kan dia boleh wasiat. Okey, selebihnya tu baru diuruskan untuk faraid. Okey, kalau dia ada sikit je harta, berapa je duit dia contoh. Dalam 5,000, 10,000 gitu je kan contoh. Dia bagilah 1/3 daripada 10,000 tu berapa. Yang lebih tu bagilah untuk harta pusaka. Harta pusaka tu tak semesti banyak harta kan.
Walaupun sikit sebidang tanah pun dah dikira sebagai harta pusaka. So pandai-pandailah dia bagi macam mana. Yang itu bahagian faraid lah dia akan uruskan. Boleh? Oh, faham Ustazah. So kiranya 1/3 harta tu bukan 1/3 untuk seorang, tapi untuk jumlah harta yang dia ada nak bagi wasiat tu 1/3 daripada harta dia. Macam tu. Gitu. Okey, faham. Okey. Okey, ada lagi tak nak tanya? Kalau tak ada, kita tengok sikit ni. Soalan. Ni dia untuk unit 1. Okey, apakah maksud wasiat? Apa dia wasiat tadi? Yang ada 3 benda yang awak kena ingat ya. Yang pertama apa? Ikrar, kan? Lepas tu apa? Berlaku bahagikan selepas kematian. Okey, kemudian menurut hukum syarak. So macam mana nak cantumkan satu menjadi satu ayat? 3 poin tu. Okey, ikrar semasa hidup, okey, satu isi kan. Yang kedua, agihkan harta selepas kematian. Kemudian menurut hukum syarak. Okey, itu isi dia. So macam mana nak cantumkan jadi maksud wasiat yang sepatutnya? Siapa nak jawab? Cuba jangan tengok buku. Mesti nak tengok buku ni. Yang penting ingat apa? Ikrar. Siapa nak cuba? Saya nak cuba. Siapa tu? Adilina ya? Okey. Maksud wasiat ialah ikrar seseorang semasa hidup untuk membahagikan hartanya selepas kematian yang mengikut syarak. Selepas kematian mengikut syarak. Semata-mata? Selepas kematian mengikut syarak. Selepas kematian mengikut syarak ataupun mengikut hukum syarak. Okey. Betul. Maksudnya jawapan yang tepat ialah ikrar yang dibuat oleh seseorang semasa hidup. Itu poin yang pertama. Ikrar yang dibuat oleh seseorang semasa hidup. Tujuan dia untuk mengagihkan harta selepas kematian mengikut hukum syarak. Boleh tak yang lain? Ingat cara nak hafal. Okay, awak kena ingat poin-poin dia. Buat dalam satu ayat tu mudah nak ingat. Okay, yang pertama apa? Ikrar semasa hidup. Yang kedua, agihkan harta lepas kematian. Kemudian menurut hukum syarak. Lepas tu cantumlah dengan ayat yang cantik, iaitu ikrar yang dibuat oleh seseorang semasa hidup untuk mengagihkan harta selepas kematian menurut hukum syarak. Okey, itu yang pertama. Okey, maksud wasiat. Yang kedua, jelaskan rukun wasiat. Jelaskan rukun wasiat. Dia kalau jelaskan ni lain. Sebab jelaskan ni dia kena lebih detail kan. Sekurang-kurangnya mengandungi 4 kataan tu. Tapi kalau sepatutnya kalau dia nak tanya rukun saja, dia kata nyatakan rukun wasiat. Nyatakan rukun wasiat. Okey. So rukun wasiat ada 4 kan? Iaitu yang pertama, siapa dia? Wasiat. Okey, yang kedua? Harta yang diwasiatkan. Okey, harta yang diwasiatkan. Yang ketiga? Lepas tu penerima wasiat. Penerima wasiat dan satu lagi? Sirah ataupun lafaz ijab dan kabul. Okey. Lepas tu kalau dia nak syarat dia kena tahulah nyatakan ataupun senaraikan ataupun jelaskan 2. Okey, kalau dia kata senaraikan ni Ustazah bagi contohlah soalan lain ya. Nyatakan 2 syarat bagi pewasiat. 2 syarat bagi pewasiat. Nyatakan. So awak nak jawab macam mana? 2 syarat pewasiat. Okey, dash yang pertama? Berakal. Dash yang kedua?
Balik. Balik ataupun sukarela ataupun merdeka. Tapi kalau dia kata jelaskan 2 syarat bagi pewasiat, maka awak kena buat 2 syarat bagi pewasiat ialah dash berakal, iaitu tidak sah wasiat bagi orang yang gila. Awak kena jelaskan. Faham tak? Okey, kemudian balik. Okey, yang kedua dash balik, iaitu tidak sah wasiat bagi kanak-kanak. Okey, so kena tengok yang penting, tengok apa nak jawab soalan. Tengok kata apa dia panggil ni, apakah, jelaskan, apa tu, terangkan. Itu kata apa nama dia? Kata tugas. Okey, kata tugas. Kena faham kata tugas dulu baru boleh jawab soalan. Okey? Yang nombor 3 ni soalan kebat lah. Tidak tulis wasiat punca bahagi harta tertangguh. Okey. Berdasarkan kenyataan di atas, jelaskan pandangan anda tentang isu tersebut. Yang ini banyaklah kan dalam kadang-kadang masyarakat ni, orang ataupun individu dia tak tahu tentang kepentingan melakukan wasiat. Jadi dia tak buat wasiat. Jadi itu yang menyebabkan tertangguh untuk bagi faraid tu. Okey. Yang ini berdasarkan pernyataan di atas, jelaskan pandangan anda tentang isu tersebut. Okey. Tapi buat masa hari ni Ustazah tak naklah kamu jawab dulu soalan ni sebab masa pun dah 8.58 dah. Okay, nanti awak ada kelas lagi kan. So Ustazah rasa setakat ni untuk hari ni sampai sini dululah. Okay, tak ada latihan bertulis, kita just bincang macam tu saja. Okay, so ada soalan last sebelum kita tutup? Ustazah. Ada Ustazah, ada. Yang Cikgu Johan tu nanti Ustazah bagi tahu kita orang tau. Ya. Ustazah yang takut sebab Ustazah takut Ustazah yang terlepas pandang. Nanti naik nama ke apa ke kelas awak semua. So tak apa, nanti Ustazah telefon Cikgu Johan macam mana. Okay, nanti Ustazah bagi tahulah. Okay, tengok mesej. Kalau Ustazah masuk dalam group tu apa-apa, tolong alert lah, jangan pandang baca tengok tak penting jangan. Kadang benda yang Ustazah masukkan tu macam daripada PKM ke apa ke, itu semua penting-penting tu. Okey? Ustazah. Kalau yang vaksin tu kita orang daftar sendiri kan? Vaksin hari tu kan awak memang daftar, awak kena daftar lah dalam MySejahtera tu. Lepas tu yang dia minta hari tu kan, yang Ustazah minta nombor IC, nombor telefon ke apa itu kan Ustazah dah isi dah semua. Yang itu yang memang PPD nak lah. So data tu dah ada dengan diorang. Okay, tapi sekarang ni kata memang tak boleh kan. Dia mesti 18 tahun ke atas juga. Dah boleh Ustazah? Diorang kata ambil September. Boleh pula ke? Ustazah pun boleh dah. Jangan, kena betul-betul tahu, takut nanti ada efek apa benda, risau juga. Sebab sekarang ni pun UIA ada dekat unit dekat UIA tu pun ada dia buat apa tu selama 3 hari. 16 hingga 19 hari ni kot. Ke 17 hingga berapa. 3 hari tu dia buat untuk siapa-siapa yang belum lagi dapat vaksin. Boleh je pergi daftar, tapi dia bagilah maklumat kan, nanti dia bagi tahu datang pukul berapa. Tapi syarat dia mesti 18 tahun ke atas, dia tak boleh bawah. Dia mesti 18 tahun ke atas. Itu yang muskil lagi tu, maksudnya boleh ke tak. So tengok, tak awak jangan pandai-pandai lah pergi walk in ke apa tak. Takut juga pergi kan. Keluar pun tak Ustazah. Jangan keluar, jangan. Adalah, tak apalah, kita PPDA dulu sehingga 3 Oktober. Okey, itu saja. Kalau tak ada apa-apa dah, nanti kita sambung balik. Nanti awak sambung baca tajuk faraid tu hadamkan dulu. Boleh tak? Sebelum kita bincang hari Khamis. Hari tu Ustazah cakap hari Khamis ni mungkin nak buat pencerapan kan. Tapi Ustazah rasa tak kot, mungkin minggu depan lah kot. Tengok dulu. Okey, sebab banyak benda lagi nak fikir. Okey, itu sahaja. Kita tutuplah kita punya kelas dengan bacaan surah Wal-As, tasbih kafarah dan surah Wal-As.
Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Terima kasih Ustazah. Sama.